Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sekali lagi kita bertemu, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi barik wasallim. Dan selawat dan salam ke atas Nabi junjungan yang mulia, yang mursalin. Semoga dengan mengingati Allah dan Rasul itu mendatangkan rahmat kepada kita. Baik, jadi kita terus kepada tajuk kuliah kita malam ni. Jadi saya nak sambung lagi daripada yang semalam ni. Tapi kita ada bahagi macam mana yang saya dah terang awal-awal kemarin. Kita ada bahagian fiqh, kita ada bahagian tauhid, kita ada bahagian tasawuf. Jadi ini bahagian yang kita nak bincang ni sebenarnya masih dalam lingkungan fardu ain. Jadi jangan pula ada orang kata, oh ini bahagian mana ni? Ni semua kita bincang ni fardu ain. Yang fardu kifayah tu kalau nak jadi tok syekh ke, nak jadi mufti ke, nak jadi ulama ke, tok guru tu, tak apa. Tapi yang kita ni orang yang mubtadi, orang yang paling bawah sekali. Baru duk mencari jalan, tak jumpa-jumpa jalan lagi nak cari. Ni sehari dua hari ni macam-macam dengan kawan duk telefon saya lah, mesej lah, mengadu hai macam-macam. Kan? Jadi makin lama makin ramai kawan-kawan nindak orang nindak kan, sebab dia ilmu-ilmu macam ini ni kadang-kadang memanglah susah kita nak cari. Sebab dia pengajian dia tak laki. Dekat mana yang ada pengajian dia? Pada ulama-ulama, tutup guru yang alim, yang arif, yang biasanya ulama macam ni yang sering bagi kuliah-kuliah yang macam ni. So jadi saya pun tak adalah nak cerita banyak sangat bab macam ni. Cuma kita cuba usaha nak pergi kepada satu kaedah ilmu yang mana melengkapi yang rukun agama tu, iman, Islam, ihsan tu. So jadi malam ni kita sambung kepada bahagian siri tasawuf bahagian fardu ain. Bahagian paling bawah sekali iaitu tentang yang kita bincang kemarin, sifat mahmudah dan mazmumah. Hak tu hak wajib. Bukan yang hak jadi, yang tu bukan kata yang hak sunat tak. Hak tu hak wajib. Ni yang bahagian yang pertama. So kita bersedia untuk nak meneroka, nak menggerakkan perjalanan kita, mi'raj kita menuju kepada Allah. So pertama sekali kita kena jadi murid yang salik. Murid yang salik ni murid yang berjalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ilmu ni dia ada adab. Kalau banyak ilmu tak ada adab, tak jadi apa ilmu tu. Sebab tu adab tu sangat penting. Jadi adab dalam pengajian ni pun kena jaga. Pasal dia benda nur. Ilmu ni jenis nur. Jenis nur nah. Dia bukan macam ilmu dunia, macam ilmu IT komputer tu, macam ilmu tu tak. Ilmu ni dia ilmu yang boleh menjadi penyuluh untuk kita berjalan di dalam kegelapan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi dia ada adab dia. Sebab tu adab ni sangat penting. Sebab tu kalau ada orang mengaji, dia dapat ilmu je, tapi dia tak ada adab dalam pengajian dia. Dalam diri dia tak ada adab ilmu tu sendiri. Jadi tak ada barakah dia. Boleh ada ilmu je. Tu yang kita. Jadi kita nak pergi situlah, arah ke situ. Sikit. Tak apalah, ni yang tak faham tak apalah. Macam-macam hari ni orang mesej saya. Tapi saya tak nak jawab lagi, biar dulu. Mengaji dulu. Kalau banyak soal sangat nanti, kita dah lari dah. Kita ambil faham dulu, pelan-pelan nanti. Mesej-mesej je. Ada saya free-free kan, saya jawab insyaAllah. Baik. Baik, sambung sikit tadi tentang adab tadi. Banyak kisah para ulama dulu. Kadang-kadang belas tahun, puluh tahun mengaji pasal adabnya. Duduk dengan tok guru ni, tengok. Duduk dengan ulama ni, tengok. Tengok apa ulama tu buat. Sebab ulama tu waris Nabi. Ada tak ulama pakai baju tangan pendek kalau kita tengok? Ada tak ulama pakai baju tangan pendek? Pakai tangan pendek tu siapa kan? Ulama tak pakai baju tangan pendek pasal dia waris Nabi. Cuba tengok tutup guru. Kalau pernah kenal tutup guru kita jumpa. Siapa yang rajin pergi ke pondok lagi ziarah tu, cuba tengok panggil tutup guru tu. Ada dia pakai baju tangan pendek. Tak pakai kan? Sebab aurat. Dia jaga. Tapi kalau bukan tok guru ni, dia peduli apa? Tangan pendek, ragak, kepala untuk tutup. Tapi ulama, dia jaga kepala dia. Sebab kepala tu tak boleh dedah bagi orang lelaki ni, sebab tempat terkencing setan tu. Atas kepala kita tu. Tu dia jaga. Saya ada arwah, pak dara saya seorang, tok guru pondok. Tengok dia mandi, dia budak tau lah. Kita sedut budak tu kan duduk main kat pondok. Tutup kepala dia, dia mandi tu. Mandi kat telaga. Corah air tu, angkat kopiah tu. Angkat kopiah. Corah air, tutup kopiah kepala balik. Tu macam mana tu tengok tok guru mandi. Lepas tu kadang-kadang tu adab. Kita ni tak belajar adab. Tu yang kadang-kadang jadi kurang hajar tu. Sebab tak ada adab. Tu panggil tak ada adab. Jadi bila tak ada adab, memang kurang hajar lah. Tak diajar sebenarnya maksud dia.
Jadi kena faham adab. Adab ni penting. Adab ni akhlak. Dalam kitab hikam dia sebut adabul mukmin. Mula-mula kita mengaji itu kita buka kitab hikam, ada dari situ dia sebut. Dia ada nasyid dia ke depan sekali. Dia tulis apa? Seminggu tak belajar maka matilah hati. Seminggu tak mengaji kitab hikam. Kalau kitab lain, maknanya hati kita ni seminggu tu kena rawat dah, kena ada penawar dah, ke tidak mati hati tu. So jadi adab ni penting, kena ingat. So kita pun macam ni jugalah. Ni, nak mengaji ni. Ramai ada orang nak tunjuk minat nak mengaji. Nak mengaji ni kita kena merendah diri. Kalau kita ada ilmu sekalipun, kalau ulama dulu, kalau dia pergi majlis-majlis ulama lain yang buat kuliah, dia beradab. Dia tak soal bukan-bukan, dia duduk diam-diam, dia dengar apa orang bercakap. Pasal ni ilmu. Kita tak, kalau ada ilmu sikit je, masuk grup ni tak boleh, tak boleh. Dia nak jadi dia penceramah aja. Macam tu. Tu tak beradab dia panggil. Ulama dulu lain akhlak dia. Sebab tu nak mencapai akhlak macam Nabi ni susah. Wa innaka la'ala khuluqul azim. Khuluqul azim. Khuluqul Quran. The moving Quran. Muhammad tu is the moving Quran. Tu bila tanya Aisyah, Aisyah, sahabat dia Muhammad, Rasul ni macam mana? Muhammad ni macam mana? Muhammad kata Muhammad. Aisyah jawab Muhammad tu Quran yang berjalan. So kita sebut the moving Quran. Quran, kata Aisyah, tengok dalam Quran pun ada semua panggil Muhammad. Tengok kat Muhammad semua ada Quran. So Muhammad berjalan tu Quran yang berjalan. Tu akhlak. So jadi bila mengaji macam ni, kita tahulah kalau kita mengaji yang biasa-biasa macam ni kita tak nampak. Tapi kalau kita mengaji bab-bab macam ni kita kena belajar adab tu dulu. Tu dipanggil adab orang-orang mukmin. Adab orang Islam ni biasa je. Tapi orang mukmin lain kena ingat. Muslim dengan mukmin ni dua martabat ni. Kita dah bincang semalam. Orang Muslim ni dia sekadar dia beramal je. Bayang puasa zakat haji yang 5 tu je. Yang rukun Islam yang 5 tu. Tapi bab mukmin dia tak tahu. Dia tak peduli nak ikut mazhab siapa ke tauhid. Lantaklah kenal Tuhan sudahlah sikit-sikit. Sifat 20 pun hafal-hafal gitu je. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Wahdaniyah tu apa? Mukhalafah tu apa? Jadi itu bahagian untuk nak makrifah. Makrifah tu untuk mengenal Tuhan. Manakala tauhid tu pula untuk mengasakan Tuhan, mengesakan Tuhan satu hal, makrifah satu hal. Ni kita masuk pula esok kalau sempat tentang ketuhanan pula dalam tauhid, tentang bahagian fardu ain dalam tauhid. So jadi itu mukmin. Maka bila dia mengaji, dia faham tu, maka dia beriman kepada Allah, maka dia diletak di bawah tangga-tangga mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Manakala bila dia mengaji tasawuf pula, beramal dengan akhlak Rasulullah, macam mana akhlak Mahmudah, maka dia naik satu makam lagi, dia panggil orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang muhsin, yang ihsan ni. Tu macam itu. Jadi, orang Muslim, mukmin, muhsin, mukhlisin. Ada lagi satu lagi tingkat. Jadi bukan senang nak sampai tingkat tu yang Allah jamin. Kalau Muslim saja belum ada jaminan. Memanglah Muslim jamin masuk syurga, tapi Muslim tak jamin tak masuk neraka. Jadi kita kena lari, kena pergi juga tempat tu. Mereka kena mengaji juga sampai ke tempat orang-orang yang beriman. Mereka kena tahu ilmu tauhid, kena tahu ilmu yang ni malam ni kita nak mengaji ni tentang nafsu-nafsu yang dicela ni. Okey, baik. Baik, kita pergi kepada nafsu. Malam ni saya nak bawa lagi perbincangan. Semalam saya ada sentuh juga, tapi tak sepenuh lah sentuh. Bagi nampak dulu, pasal benda-benda baru ni kadang-kadang kita tak boleh gapa-gapa sangat. So cerita tentang nafsu ni. Orang tanya nafsu ni apa? Nafsu ni macam mana kita punya pandangan kita bila sebut tentang nafsu? Selalu kita cakap, kau ni ikut nafsu sangat lah. Kadang-kadang kita pandang negatif pada nafsu ni. Walhal tak boleh. Sepatutnya kita kena tengok dari sudut positif. Kalau kita pandang negatif, seolah-olah kita tu dah yakin dah. Memang nafsu ni, kalau ikut nafsu ni, teruklah kamu ni. Macam itu. Sedangkan nafsu ni kita kena tengok daripada sudut yang lebih jauh lagi. Sebab nafsu tu lah yang jadi yang 7 tingkat yang kita bincang tu. Malam ni kita akan bincang lagi. Baik, ada tak yang Tuhan sebut dalam Quran? Ada nafsu ni kan yang dalam ayat Quran dalam surah Al-Mu'minun. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan. Ini 7 nafsu di atas kamu. Tu nafsu. Maknanya ada 7 jalan, 7 nafsu yang Allah cipta kat kita ni. Kita ni duk tahu nafsu tu satu je. Kita duk sebut hari-hari. Kita tahu nafsu. Duk tengok negatif. Kau ni ikut nafsu lah. Makan ikut nafsu. Semua ikut nafsu.
Kita tahu, pada basicnya, dasarnya rasanya kita semua orang tahu. Sebab nafsu ni apa maksud dia? Nafsu ni kalau kita nak takrif dia, dia adalah keinginan. Manusia ni dah syahwat. Keinginan tu tinggi. Sebab tu syahwat orang perempuan lebih tinggi daripada syahwat orang lelaki-lelaki. Keinginan dia tu. Kalau pergi kedai shopping tengok, lelaki duduk kat kedai kopi yang sembang. Yang perempuannya penuh dalam kedai, kan keluar tengok. Berjinjing beg lah. Bawa. Tu syahwat tu tinggi. Macam mana nak kontrol tu? Sebab perempuan ni kan jadi tulang bengkok kan. Tulang tu ada tulang bengkok tu. Tulang bengkok kan senang. Kepok patah, kuat patah. Nak kena pasak. Pasak dengan apa? Pasak dengan iman. Tu je boleh pun. Jadi banyak kisah-kisah yang kita nak kena bincang lebih jauh tu. Cuma malam ni kita nak lebih fokus secara umum dia. Jadi pada dasarnya wajarlah kita ni, manusia ni, memang memiliki keinginan yang boleh tak salah apa yang kita hendak, tetapi harus tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. So jadi lepas ni jangan pandang negatif dah. Lepas kita ngaji malam ni jangan duk tengok secara negatif. Asyik pandang nafsu je jahat. Yang baik tu apa? Kalau kita pandang yang nafsu tu jahat, yang baik tu apa kita nak sebut? Yang baik tu yang sama juga. Nafsu juga. Nafsu boleh jadi jahat, boleh jadi baik. Maka sebab tu Tuhan sebut, sebab tu dijelaskan 7 tingkatan nafsu. Jadi yang kita duduk, hak jahat tu kita duduk kat mana? Hak mula ke? Yang tangga bawah sekali, amarah tu. Atau kita nak duduk kat mana? Jadi, sampai ketika ni, waktu ni, saya rasa sangat sedikit orang yang menggunakan nafsu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Unless kita mengaji. Tu yang saya sebut awal-awal tadi. Bila kita mengaji, kita tahu rukun agama ni ada 3. Iman, Islam, Ihsan. Mana tang ihsan tu kita nak belajar? Tang ihsan ni kena belajar tentang tasawuf. Ada orang kata pula tasawuf ni sesat lah kalau mengaji tinggi-tinggi. Awal belum mengaji lagi dah tuduh sesat dah. Mengajilah bagi habis dulu. Tasawuf tu pada Quran juga. Tu saya kata nanti kita mengaji mabadi dia. Apa makna mabadi? Anggaran dasar dia. Fiqh ada mabadi dia. Ada 10 anggaran dasar dia. Tempat ambilan dia kat mana, sumber dia kat mana, siapa yang tempat hantarannya kat mana. Semua ada 10. Kemudian begitu juga dengan tauhid. Tauhid pun mabadi dia ada 10. Jadi benda ni bukan cerita dongeng, bukan orang mereka ulama-ulama tak pernah mereka pun. Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Ghazali, tak ada mereka-merekanya demo ni. Semua dia orang ni berdasar kepada apa yang ada dalam Quran tu. Begitu juga dengan ihsan, tasawuf ni. Ada 10 mabadi dia. So bila kita belajar, mana ambilan? Al-Quran, Al-Hadis Nabi. Jelas kat situ. Jadi kita jangan cepat sangat menuduh. Mengaji tinggi-tinggi sangat kadang-kadang tu. Kalau nak tegur, tinggi sangat mengaji. Tinggi tu benda tak tahu, benda pada ngaji tinggi-tinggi sangat. Kitab nak pakai kitab besar-besar tu. Minhajul Abidin dan Al-Um. Dan nak baca pun tak boleh. Baca bahasa Melayu pun tak faham kitab tu. Tambah pula pergi ambil kitab-kitab hakikat pula. Jangan lagi. Kita belajar betul-betul yang basic ni, yang asas dulu. Supaya kita faham apa dia. Baik, kemudian. Tentang nafsu ni. Jadi Allah sebut dalam Quran lagi. Allah kata. Wa amma man khafa maqama rabbih. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu dia. Dia tahan nafsu tu macam mana? Dia tinggal nafsu hak jahat tu. Tu tahan nafsu. Bukan tak makan. Tengok menggeletar ni nak makan KFC ni. Dah terangin dah. Tengok Mek Adi yang cakap lah. Ni dah tak keluar kurung beberapa hari ni. Tahulah macam-macam jadi kat rumah dah. Stres yang kira lah. Kan? Ni tak lama lagi, tak beberapa hari nak masuk Ramadan. Setan tak kena kurung lagi. Manusia dia kena kurung lah. Allah kurung dulu manusia ni. Sebab apa? Ada sebab dia. Nanti kita bincang sekejap lagi. Kenapa Allah kurung kita ni sekarang ni? Okey, itu. So ini bahagian yang awal. So kita nak faham bahawasanya nafsu yang kita nak bincang ni 7. Bang, 7 tingkatan nafsu bukan senang nak lepas. Nak lepas 1 setengah mati. Tak mahu dah tua-tua dah. Dah serabut dalam perut dah. Orang sampai umur 40, ada mesej saya pada Ustaz. Hari ni saya dah 40. Baguslah saya kata, life begin at 40 ke? Life begin at 40 ke? 40 Imam Ghazali cakap apa? Apabila sampai umur 40 tahun, sekiranya amal kebajikan tidak mengatasi amal kejahatan, maka siap sedialah kamu untuk masuk ke neraka. Orang ulama pun dia cakap macam tu sebab dia tahu. Sebab satu kejahatan, kalau sampai umur 40 tu, kebajikan tu tak banyak. Kejahatannya banyak. Ni, kenal Tuhan tak kenal lagi ni. Duk buat maksiat, letih lah. Dia jenuh buat maksiat, tak puas-puas lagi. Maka dicop pada hati itu satu titik hitam. Dosa tu. Bila cukup 40 tahun tu dah penuh dalam tu dah. Hati tu dah penuh dah. Sampai tak ada ruang lagi hidayah nak masuk.
petunjuk nak masuk tak boleh lah. Melainkan dengan izin Allah saja. Kok Allah bagi jalan kat dia. Jumpalah mana-mana Tok Syekh, ulama ke apa. Jumpa-jumpa sedar diri dia, insaf dia. Taubat sungguh-sungguh. Maka keluar dia balik. Itu atas anugerah Allah. Kita tak boleh nak komen yang tu. Itu kerja Tuhan. Yang kita nak bincang ni, kita takut sampai tempat masa tu, masih lagi kita dalam kawalan nafsu lagi. Masih lagi berwalikan syaitan lagi. Yang kita bincang semalam tu. Wali syaitan tu. Ni yang kita nak kena faham baik-baik tentang tajuk ni. Rumit Memang rumit sikit bab ni. Tambah kita tak dah belajar bab tasawuf ni. Nanti kepala kita ada serabut dah. Tadi pun orang mesej macam-macam dah tanya saya. Nak jawab jenuh. Semua tu saya kata mengaji dulu. Follow dulu ya. Baik. Kita lihat sekejap. Macam mana nak mengubat penyakit nafsu amarah ni? Berkata Hatim Al-Ashum. Dia ni tak silap saya seorang wali Allah juga. Jadi aku melihat, kata dia, sebahagian besar manusia telah menuruti hawa nafsu mereka. Ni kata dia. Dia tengok kot mana kita tak tahulah. Kalau kita mungkin kot tak nampak kot. Kita nampak semua okey je. Niaga pun okey. Pergilah mana pun projek tambah di bawah kementerian tu, kementerian ni ada je program aktiviti ni. Aktiviti nak bagi orang Melayu ni naik, ekonomi ni naik. Tapi tak ada pun kementerian yang cerita tentang jangan menurut hawa nafsu. Ada tak kementerian sekarang ni? Mungkin kita kena minta kerajaan wujudkan satu kementerian. Macam mana nak kawal hawa nafsu manusia ni? Orang Melayu lah istimewanya dekat Malaysia ni. Tak ada kementerian. Ada tak orang tolong mengajar kita macam ni? Pun tak ada juga. Semua duk cerita seronoknya. Jadi benda ni benda penting. Sebab tu dia ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh, ada ilmu tauhid. Fiqh ni, kalau ikut tok fiqh saja, kalau dia mengaji fiqh saja, dia alim fiqh, dia berjalan lompat kanan, lompat kiri. Tengok nampak macam najis sana, lompat sini. Lompat sini. Kerja dia lompat. Itu tok fiqh nama dia. Kalau tok tauhid pula, duduk kira macam Tuhan duduk di mana. Mai apa-apa baru pula, duduk kata Allah Ta'ala di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu, duduk tafsir tu, Tuhan duduk atas langit tu. Cerita Tuhan duduk atas langit. Sedangkan Tuhan tu bukan bertempat pun. Tuhan buat bertempat, langit tu dia cipta, takkan dia duduk kat situ kot. Lalah kali serupa juga, langut kat atas lah. Lalah pijak taik lah, pijak lubang lah, macam-macam. Tutup tok tauhid saja. Yang tok tasawuf saja pula, dia duduk kira dia je. Tu. Dia dengan Tuhan, kok mana tak tahu, Tuhan yang dia sembah tu kita tak tahu. Ni kalau tasawuf saja. Jadi, tasawuf ni dia benda yang subjektif. Dia tak ada rumah. Rumah dia kat mana duduk? Rumah dia duduk pada fiqh dan tauhid. Kalau tak ada fiqh tauhid, tasawuf tak wujud. Kalau orang ambil tasawuf saja, orang yang belajar tasawuf tak ada fiqh tauhid, maka zindik lah dia. Lepas tu dia kena belajar, kena ada asas dulu. So jadi fiqh, kenapa datang kena bawa tasawuf masuk? Sebab orang mengaji fiqh boleh jadi sombong. Cuba tengok orang mengaji fiqh saja. Dia cerita pasal fiqh. Belagaknya, sombongnya. Ke dunia ni saya ceritalah. Ilmu ada fiqh. Amalan Islam tu ada. Jadi sombong. Kita pun sama juga. Kalau ada satu ilmu saja. Sama juga dengan tauhid. Dia angkuh dia kena Tuhan. Jadi sebenarnya dia tak kena Tuhan. Macam kisah seorang ulama. Saya tak ingat nama apa ulama tu. Nama belakang dia nama Din gitulah. Ulama ni lebih kurang cerita di zaman Ibn Arabi dulu. Bab sifat 20 ni. Bab sifat 20 ni tu saya ceritalah. Lebih kurang 900 tahun daripada kita. Cerita dia, sejarah dia. Alim dia sifat 20 ni. Mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dia punya hebat. Satu waktu, satu ketika dia dalam sakaratul maut, hampir mati dia. Ketika maut tu, ketika malaikat maut nak datang jemput dia, setan datang dulu. Setan berhujah dengan dia, masa tu, 20 sifat tu, 19 tu boleh kat setan dah. Dia bertahan dekat mana? Dekat mukhalafah saja. Apa dia mukhalafah? Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan setiap tiap-tiap yang baru tu. Mukhalafah tu ta'alil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala. Situ yang syaitan tak boleh menang. Dia duduk bertahan kat situ. Itu pun tak lama. Jadi ketika tu seorang wali Allah, nama dia Ibn Arabi, masyhurlah cerita Ibn Arabi ni. Dia tengah solat. Dalam solat tu, terbuka kasyaf dia. Ni pokok kasyaf semua ni. Dia nampak syekh ni tengah dalam bergelut dengan syaitan. Hujah. Kalau hujah tu, masuk neraka syekh tu. Tu syaitan. Hebat tak hebat. Tu saya kata dengan main-main dengan syaitan. Sebenarnya kita bincang tentang khannas lah, murrah lah. 16 ekor syaitan duk tunggu kita hari-hari. Bolehkah kita lepas? Ni nak cerita ulama ni. Akhir sekali, sebabkan kasyaf dia nampak, maka dia isyarat. Ni kelebihan orang-orang ahli kasyaf ni. Orang-orang wali Allah. Dia angkat kaki dia tu, sikit je dia angkat. Belah kanan tu silap saya dia angkat. Dia angkat, dia isyarat sepak. Dia sepak sungguh. Bukan sepak main-main. Padahal tempat yang ulama tu duduk tu ribu batu jarak dia jauh. Terpelanti syaitan tu.
Maka datanglah malakul maut. Ketika itu, elok malaikat maut sampai. Lepas tu, malaikat maut cabutlah nyawa dia, maka mati dalam beriman. Itu yang hafal sifat 20. Yang ulama yang tulis kitab lagi, yang pakar lagi. Ni kita ni tak kerti apa ni. Suruh hurai sifat 20 dengan dalil nakli, dalil nakli, dalil akli apa semua. Boleh kan duduk depan dengan syaitan ni, seorang-seorang. Tu. Yang ni yang kita nak buat kuliah tu nak kena faham. Maka kena ada tasawuf juga. Takut dalam tauhid tu kita jadi sombong. Kita duk cerita kat orang, kita kena Tuhan. Duk hujah dengan orang ni. Pompang, jumpa orang hujah. Tuhan ni bukan dikenal dengan lidah. Dia kena tutup mulut tu. Tuhan bukan nampak. Tuhan kita bukan nampak dengan mata kasar. Tak nampak. Tuhan tu gaib. Dia kena tengok dengan ainul basirah. Baru nampak. Tapi sebabkan tak nampak, hidup mengaku dia nampak. Maka dia jadi angkuh. Kononnya dia kena Tuhan. Ramailah budak jenis ni kata jumpa. Mengaji 24 kuliah. Okey, dah boleh alim dah. Dah kenal Tuhan dah. Kenal dengan hujah. Sedangkan Tuhan tu dikenal dengan apa? Dengan rasa hati. Dengan mata hati. Ainul basirah tu. Mata hati dah lah serabut. Hijab macam-macam. Dengan godaan dunia lah macam-macam. Penuh dalam perut tu. Jadi, tak boleh. Maka datangnya tasawuf untuk apa? Untuk menjernih dan mengheningkan fiqh dan tauhid. Masya Allah. Nak menjernih dan mengheningkan. Supaya fiqh jadi comel. Supaya tauhid jadi comel. Dua-dua tu bersih daripada segala sifat-sifat yang dikeji. Angkuh, riak, hilang daripada ilmu tu. Kalau semayang mengajar orang pun elok akhlak dia. Pasti ada tasawuf kat situ. Itu tujuan tasawuf sebenarnya. Bukan bila sebut tasawuf itu tuduh sesat. Saya sebut tasawuf tuduh sesat. Tambah puak-puak baru-baru ni, lagilah. Tasawuf tu bukan ada, dia kata. Bida'ah. Tak boleh mengaji tasawuf tu. Jangan kita duk dengar puak-puak jenis tu. Lantaklah ke dia. Kalau demo ni duk cakap kita tanya dulu. Kamu nak soal aku ni, kamu mazhab apa? Cakap dulu. Kalau Syafi'i, aku Syafi'i boleh lah bincang. Kalau Tauhid, aku Asy'ari boleh lah. Kalau tasawuf aku ni, Imam Ghazali pun boleh. Junaid Al-Baghdadi pun boleh nak bincang. Syekh Abdul Qadir Jalani boleh. Mazhab pun nak bincang. Kalau tak ada mazhab, tak payah mengarut ya. Semua puak-puak sesat semua tu. Bukan ada dalam sejarah pun. Puak-puak jenis tu. Kita jangan ikut. Kita ada adab dekat situ. So baik, jadi apa kata Asim tadi? Dan mereka bergegas mencari apa-apa yang menjadi keinginan nafsu mereka. Maka aku mengamati ayat Allah yang saya bacakan tadi ayat tu. Apa yang disebut? Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Maka yakinlah aku, kata Hatim tadi. Hatim ni. Dan yakinlah aku bahawasanya Al-Quran adalah sebenar-benarnya perkataan. Bukan tipu. Quran cakap tu betul sangat dah. Maka aku pun bersegera menyalahi keinginan diriku. Maknanya aku tak mau ikut keinginanku, syahwatku. Dan aku menyingsingkan lengan baju. Maksud dia get ready, prepare himself untuk nak melawan, to fight against dia punya keinginan syahwat dia tu. Dan aku juga tidak memberikan kepadanya kepuasan terhadap keinginan syahwatnya. Apa yang dia minta aku tak bagi. Dia nak apa kemewahan aku tak bagi. Aku tak bagi apa dia minta. Lantak dia. Itu. Sampai akhirnya dia redha dengan ketaatan kepada Allah. Sampai nafsu aku tu redha dengan Allah. Barulah sampai tempat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Kita pun sebenarnya duk mengaji ni nak cari redha Tuhan. Kalau tak ada redha Tuhan bang, tak ke manalah jawab dia kita. Sangkutlah besok di padang mahsyar tu. Dalam kubur pun dah sangkut esok kalau Tuhan tak redha. Jadi nak kena dapat keredaan Allah Taala tu dulu. Ini cerita Hatim lah. Sebahagian daripada macam mana nak cerita teruk tak teruk nafsu amarah yang kita duduk bergelomang siang malam duduk kawan dengan dia tu. Nak tinggal pun susah. Jadi kita belajar pelan-pelan kita ikut sampai kita faham apa dia yang kita nafsu tu. Baik. Alhamdulillah. Macam itulah nah. Kita mengaji kita pun takut. Saya pun ni memang takut, memang takut lah. Tapi sebab kita dah, bukanlah kata biasa, tapi dah dulu lah. Daripada bujang lagi dah dulu lah. Memang duk belajar lah ilmu macam ni. Duk menghadap tutup guru. Duk beramai malam-malam. Kita latih dah dulu. Pun setengah mati masa bujang. Tambah, lepas tu dah berkahwin. Dah dapat anak. Nak melayan, nak jaga lagi. Anak bini lagi. Kita pun tak terjaga. Besok di akhirat besok macam mana nak jaga tak tahulah. Nak berdepan dengan Tuhan. Orang perempuan tak apa. Dia tak tanggung dosa, dia tanggung pahala dia je. Tapi orang lelaki ni, suami-suami ni, bapa-bapa, nak buah atas kepala kita ni semua. Dosa dia orang buat, atas kepala kita. Apa yang bini kita buat, anak kita buat, selagi tak kahwin, duduk atas kepala kita. Tu yang nak kena mengaji. Sebab setiap dosa dia orang naik atas kita. Bukan satu dosa, berdosa-dosa. Tu fikir tengok. Tu pun tak nak mengaji lagi. Tu yang Allah kurung ni.
Ni Allah kurung. Ni pun yang susun ni. Yang susun supaya kita mengaji ni. Saya pun tak pernah terfikir pun. Tiba-tiba terfikir buat kuliah. Semua kehendak Tuhan. Kalau kehendak saya tak jadi dah ni. Ada kebaikan. Yang nak dengar ni pun dah terpaksa dah. Nak lagi ke mana? Malam-malam kita pergi kedai kopi. Orang canai. Mana ada kedai? Dia kena PKP. So jadi, ini semua kehendak Tuhan. Sebab Tuhan sayang kat kita. Jadi, eloklah musim ni. Musim wabak corona ni. Kita uzlahkan diri. Ni, uzlah ni. Nak uzlah sebab apa? Nak belajar. Nak kekang nafsu amarah tu. So, kalau kita tengok, dunia hari ni mendadak mencengkam. Bumi pada puncaknya lelahnya. Terasa ingin sekali rehat sejenak. Manusia dituntut untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk. Tengok awan, tengok ozon, tengok sungai, semua cantik, tersangat cantik. Gunung Everest, berapa puluh tahun tak pernah nampak. Sekarang ni kena manusia kurung, nampak 30 punya jauh, nampak Gunung Everest. Uzlah dari ruang publik. Corona yang baru saja sampai, membuat umat manusia pucat lesi. Takut kita. Bergetar, bergementar. Stres, bimbang. Takut. Kerana maut bila-bila boleh datang. Hari-hari kita dengar orang mati. Tak tahu apa ramai nak mati ni. Macam-macam kisah pula. Corona ni pula dulu tak jumpa, sekarang dia jumpa pula. Terapung atas udara pula. It's airborne. Kemarin tak, sentuhannya sekarang dah naik pula ke atas pula. Kita tak tahu apa gitu Tuhan nak buat kat kita. Sebab Allah akan sucikan dunia ni. Sebab tu lah kita tengok dalam surah Izzajah tu, macam mana Allah cerita tentang kemenangan akan datang selepas ni nanti. Berbondong-bondong orang akan masuk Islam. Itu kemenangan sebenarnya. Itu Nabi sebut, wabak ni adalah azab bagi orang-orang yang Tuhan kendaki. Orang kafir lah. Dan rahmat bagi orang mukmin. Jadi kita pun macam ni juga. Tengok tu kena tengok. So apa kita nak buat? Solusinya kita beruzlah. Ni sekarang kita tengah beruzlah. Sebab apa? Virus yang gagah perkasa tu masih belum orang boleh atasi lagi kehebatan dia. Belum ditemukan lagi antivirus sebagai lawan tanding yang dapat melumpuhkan dia. Di tangan virus corona tu kalau kita tengok, banyaklah nyawa melayang. Itali, Wuhan, Amerika sekarang paling teruk. Di Malaysia ni pun kita tengok alhamdulillah, mana kerajaan tu ikut sunnah banyak. Kurung, sekat PKP tu. Yang lain tu tak apalah, nak jarak ke apa tu semua, itu ikhtiar manusia. Sebab Allah suruh ikhtiar, jangan duduk saja. Betul sangat dah kerajaan tu buat dah. So virus yang WHO sebut ni sebagai pandemik ni sangat mudah menyebar. Banyak sangat orang dah mati. Apa hak kita pula sekarang ni? Auzullah. So kita masa ni lah kita gunalah. Sebab apa? Kalau kamu semua tak setuju pun, kamu kena duduk kat rumah juga. Daripada habiskan masa tak tahu pasal tu, baik kita auzullah. Ya, nanti insya-Allah, mungkin hari ni tak sempat. Besok saya cuba susun satu zikrullah sampai satu hari kita buat. Auzullah ni kena duduk diam lah, jangan duduk seronok sangat. Nak bagi belikan, pergilah. Keluar sekejap apa itu, balik, sambung. Kita kena ikut dia, ada adab dia. Adab untuk menguzullahkan diri itu daripada ni. Mudah-mudahan habis je 14 hari ni lagi, kita dapatlah, nampak dah jalan. Macam mana kita nak tinggal nafsu ammarah yang sangat jahat tu. Ya? Dan nafsu kita juga. Kalau kita cela dia pun tak guna. Kita hina dia, kita kutuk, kita maki, pun tak guna. Sebab dia, kalau tak ada dia, kita tak boleh makan. Kita tak boleh berkahwin. Tak ada anak pinak. Tak ada dia, tak boleh buat berniaga. Sebab dia tu keinginan. Keinginan kena ada pada tiap-tiap orang tu Allah bagi. Tapi Allah suruh kontrol. Allah kata aku bagi 7 jalan. 7 tingkatan nafsu. Kamu pilih kamu nak duduk kat mana. Hak bawah kalian macam ni. Ni nafsu orang kafir. Orang yang kufur kepada Allah. Nafsunya sama juga. Jadi jangan cerca dia. Sekarang ni kita kena usaha. Jadi insya-Allah kita belajar, kita tengok. Lepas ni kita dapat kesan. Kita boleh tengok macam mana kita dah mula faham benda ni. Memang teruk. Lepas tu pula kena ingat, nafsu yang jahat ni tadi, dia bertaulan pula dengan syaitan. Sebab dia dah ambil syaitan jadi wali dia, penolong dia. Sedangkan kita manusia, orang Islam ambil apa? Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kita ambil Allah sebagai penolong kita. Allah wali. Allah yang menolong kita, mengeluarkan kita daripada zulmat ilan nur. Manakala orang kafir pula yang mana mengambil syaitan sebagai wali dia, dia mengeluarkan manusia daripada nur kepada zulmat. Tu dah terbalik. Jadi bila kita faham, macam ni,
tujuan kita belajar nak beramal supaya kita tak duduk tempat yang jahat tu. Tu. So jadi ini musim uzlah. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita ke perjenisian pula nafsu. Jenis-jenis nafsu. Kita dah tahu dah. Kan? Maknanya basically lah apa yang mana yang duduk dalam kelas-kelas kita ni. Dah mula dah nampak kan? Ada jenis-jenis nafsu yang saya sebutkan dulu. So, malam ni saya nak emphasizekan lagi. Daripada ayat Quran yang Tuhan sebutkan tadi, dan demi sungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan atas kamu. 7 jalan nafsu atas manusia. Macam mana nafsu dia? Okey. Daripada yang pertama kita tengok. Daripada amarah. Daripada nafsu amarah. Amarah ni yang kita sebut ni lah. Nafsu yang paling di bawah sekali, yang langsung tak ada jaminan syurga tu. Nafsu orang-orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang degil, orang yang munafik, orang yang buat maksiat, orang yang buat semua kecelakaan, pendustaan, syirik, semua dengan Allah Ta'ala. Duduk dekat yang nafsu amarah tu. Paling jahat nafsu tu tengok yang daripada orang kafir. Kalau orang Islam, orang Muslim, Melayu Muslim yang ikut macam perangai orang kafir, itulah dia kat situ. Tu betul tak boleh. Sebab tu kita jadi orang Melayu Islam ni tak boleh ikut perangai orang yang kafir ni. Dia kena keluar pada perangai tu. Okay, kemudian naik pada nafsu lawamah. Nafsu ni, dia dah ada keinginan dah nak buat baik. Macam sekarang lah. Mungkin lah, kita pun tak tahu kan. Bila dengar kuliah macam ni, tak boleh, aku kena keluar. Aku tak boleh duduk situ. Takkan nak masuk neraka? Na'udzubillah. Naik sikit dia mula rasa nak buat baik. Tapi jahat ada lagi. Kadang-kadang buat juga, Allah silap pula. Buat juga, Allah silap. Bukan senang nak lepas pada syaitan tu. Belitan syaitan yang semalam kita sebut tu. Dia lilit kita macam mana orang lilit rantai kat tubuh badan kita tu. Itu dipanggil belitan. Bukan dekat dalam. Dia belit di dalam batin kita. Tempat kita nak niat, tempat kita nak buat apa saja, ditunggu kat situ. Bukan main-main yang ni pun tak ada jaminan syurga juga. Dia pun jahat juga kat sini. Kemudian naik yang ketiga. Yang nampak sikit lah, mulhimah ni. Mulhimah ni dah mula dah. Nampak dah jalan. Itu pun kalau ada guru mursyid bimbing dia. Kalau dia seorang-seorang nak buat, pakai duduk amarah sampai bila-bila lah. Sampai matilah duduk dekat amarah tu. Tu tak boleh. Betul kena ada orang bimbing kita. Kita ni manusia ni kena ingat. Kita ni macam mana gembala, kambing dengan gembala tu. Contoh dia. Kita kena ada gembala yang bimbing kita. Ni nak buat apa, ni nak buat apa. Jadi tok guru tu dia tengok, mu ni tak boleh lagi ni. Duduk amarah bila nak keluar ni. Mu nak tubik bila ni. Nak tubik daripada amarah ni, tak boleh naik-naik ni. Susahlah ni Ustaz. Allah. Kalau tak ada orang tegur, sekarang ni alhamdulillah aku dah mutmainah dah. Kita pula sendiri letak kedudukan kita tu. Mutmainah tu macam mana? So jadi mulhimah, naiklah ke mulhimah. Mulhimah ni macam lalang. Dia macam lalang. Sekejap kanan, sekejap kiri. Dia boleh belaka. Masa tu kalau nak ajak dia buat jahat, boleh lagi. Tu mulhimah. Maka mulhimah ni dah adalah tanda-tanda bunga-bunga untuk nak pergi kepada mutmainah tu. Dah hampir dah. Kalau dia jaga elok-elok, insya-Allah dia akan lepas naik. Maknanya ilmu pun dah seronok mengaji sekarang ni. Kalau sebelum ni kawan dengan dia, yang dia berkawan pun serupa dengan dia juga. Perangai sama. Macam semalam kita sebut. Ni musim Covid ni, pergi bagi derma kat orang. Ada kameraman seorang, tukar ambil video. Lepas tu masuk dalam FB, tunjuk sekarang ni kita sedang berada di bawah jabatan mencari orang susah. Tak apalah kau nak bagi derma-derma dan sedekah-sedekah lah. Tak payahlah tu cerita semua kat. Sampai Dajjal pun tengok dalam tu. Dajjal pun tengok, nampak tak percaya dah. Dajjal kata tengok, kita punya sistem, program kita, software yang kita buat. Tengok nampak dia duk tunjuk megah dia. Dajjal pun tahu, syaitan pun tahu nampak. Kita dah menang dan menghasut dia. Riak dia. Kenapa nak tunjuk kat orang? Susah nak kalau nak bagi derma tak tunjuk kat orang. Bawa lah poster kita. Dengan banting lagi, banner lagi tunjuk habis. Kami daripada NGO sekian-sekian. Tunjuk cerita habis kat orang punya dapat kebajikan ni. Nampak tak? Kita rasa kita buat betul. Walhal, itulah tipu daya gurur, tipu daya syaitan. Tu duduk kat bawah tu lah tiga-tiga tu. So jadi, memanglah susah. Kalau tanya saya pun, memang saya akan kata susah. Cukup susah. Kalau tak ada mursyid yang boleh bimbing kita, tak boleh. Sebab itulah ni kebetulan kita dalam musim kena kuarantin ni, kena kurung ni, kena kita uzlah lah. Mudah-mudahan 14 hari tu uzlah. Kalau dulu-dulu kita ada uzlah kerana 3 hari kita keluar. Pergi duduk tempat-tempat yang sunyi tu, kita buat amalan-amalan kita sunyi, tak kawan dengan orang. 3 hari. Tapi tak kawan dengan orang lah. Duduk sunyi-sunyi.
Ni tak apa kat rumah. Walaupun ada anak bini kat rumah ataupun yang mana yang dah anak-anak tak ada, duduk dua orang lelaki bini pulun betul-betul kat rumah. Cuba tengok buat lepas ni apa jadi. Ni habis 14 hari ni apa nak jadi kita ni. InsyaAllah kalau siapa ikut, ikut betul-betul. Kaedah dia nanti saya bagi nanti. Baik. Kemudian seterusnya naiklah kepada mutmainnah. Mutmainnah ni lah yang kita nak pergi sekarang ni. Ya aitan nafsul mutmainnah. Kat mana mutmainnah? Nafsu yang tenang, redha. Sebab malakul maut ketika dia datang kepada sipulan-sipulan yang nak mati tu, maka dia akan seru dengan mutmainnah ni. Ya aitan nafsul mutmainnah. Masa tu berlarilah roh ketakutan dalam badan. Kalau roh tu yang amarah, roh yang lawamah, roh yang mulhimah, dia rentap keluar. Kalau roh yang kafir tu tadi, yang amarah tu tadi, bila dia seru roh tu punya lari dalam badan, tak mau keluar, takut malaikat maut ni, maka malaikat maut tu rentap ikut liang-liang roma tu. Dia macam kita genggam tu dengan tangan kita, contoh tangan kita jadi besar. Pegang orang tu, tarik roh dia buat keluar ikut liang roma tu. Dalam hadis dia cerita disebut macam mana kain tu direndam dalam cuka, rendam dalam cuka 2-3 hari, lepas tu pergi letak kat pokok kaktus tu, kat berduri tu. Letak tu, rentak kain tu, tengok apa jadi kat kain tu. Koyak rabak kain tu. Macam itulah perumpamaan yang disebut oleh Nabi tentang orang yang bila malaikat cabut nyawa tu, orang-orang yang kafir tu. Dia bukan keluar ikut ubun-ubun ataupun mata. Dia keluar ikut liang rumah, terbeliak biji mata tu. Kena hentakan, tarikan maut tu. Manakala orang yang beriman, maka dia mati. Kalau dia mati atas nafsu mutmainnah kata salam mulhimah kalau, maka dia akan mati tengok mata dia. Niat kata ikut roh tu keluar ikut ubun-ubun. Sebab tu bila kita bagi salam pas mayang tu, kita letak tangan kita atas ubun-ubun. Letak atas ubun-ubun, tarik sampai ke bawah muka tu. Sambil berdoa. Kita sebut apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah mautku, sakaratku ya Allah. Daripada ubun-ubun, tarik turun. Tu cara kita bagi sapu kat muka. Datang pula pokok-pokok hak baru tu, mana bida'ah sapu muka, bida'ah pula dah. Habis tak betul kita ni buat. Sedangkan imam-imam dulu dah tulis dah. Imam Syafi'i semua dah elok dah tulis. Mari hak baru ni tak boleh pula. Jadi nak sapu tak boleh. Mati esok macam mati hak unu tu. Mata beliak biji mata. Tu jaga baik-baik nah. So jadi apatah pula orang yang mencapai makam nafsu radiyah, mardiyah, kamaliyah, masya-Allah. Ini adalah orang-orang yang dapat jaminan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni 4 darjat, 4 martabat ni. So ringkas jadilah bagi faham dulu. Nanti tengok dia punya gambar ni. Itulah kedudukan dia. Amarah, lawamah, mulhimah ni 7 jalan. Jadi anda sekalian bolehlah pilih nak pilih jalan mana. Tapi kena keluar cepat-cepat, tak boleh tunggu lama, tak tahu bila maut tu datang kat kita nanti lah. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung lagi. Ini bahagian macam mana kita nak kenal pula. Semalam saya dah sebut, tapi saya tak sebut lain detail lah. Ini insyaAllah. Sebab benda ni masa saya pun kadang-kadang jenuh, kita nak mencari juga. Nak susun tu kan. Nak tengok balik, rujuk kitab balik tengok, bagi jadi nampak bila serentak dengan audio yang saya cakap ni, visual tu ada dah. Jadi dapat ada panduan, dah senang. Saya tak tahulah. Saya pun tak adalah bertanya lagi, tapi tanya budak setengah tu, dia kata bagus. Okey Ustaz, dia faham, senang. Jadi tak payah explanation. Sebab apa? Ada both. Ada 2 explanation, tengok dengan mata, dengar dengan telinga macam tu. Visual. Kalau dengan slide ni boleh cakap kalau pakai YouTube ke apa, tapi tak nampak lah. Jadi yang ni saya rasa lebih senang lagi tengok lagi. Yang saya rasa buat masa sekarang macam ni yang nampak lebih senang lagi. Mungkin Allah dah tetap kat kita macam ni, kita follow je, mudah-mudahan jadi mudah untuk kita. Boleh simpan. Kalau yang mana yang tidur malam ni tengah duk ceramah ni, dah terlena pun banyak dah ni. Mata makin kecil, dah tak sedar dah. Tak apalah, nak tidur lah. Pagi esok buka balik. Baik, jadi manusia ni sifat-sifat yang lahir daripada amarah ni. Kita tengok sesuatu. Bakhil, kedekut paip, berang, orang kata pandai baran, dendam kesumat, dengki, emosional, tersangat emosi, tegur sikit tak boleh, melentir-lentir marah. Orang tegur tu sebab nak suruh betul, tapi dia marah. Hasad, dengki, cemburu. Cemburu ni nombor satu. Cemburu segala-galanya. Orang berniaga pun cemburu. Dia tengok orang senang, dia tak boleh. Dia tengok orang susah pun tak boleh. Cemburu. Lepas tu cintakan kemegahan. Suka sangat megah. Tunjuk reta meredak dia tu. Inilah reta dia.
Ni megah. Lepas tu khianat pun kuat. Khianat, dengki, ingin masyhur, nak nama. Kau tengok dalam TV sekarang ni, dunia sekarang kan, kalau kamu semua tengok, macam mana kedudukan sekarang manusia kita tengok ni. Dengan dalam TV kita tengok, kalau tengok artis ni dah, na'udzubillah. Sebab tu tanda kiamat akhir zaman ni, dekat-dekat kiamat ni, artis dipuja. Tanyalah nama artis, siapa yang tak kenal nama artis? Artis ni macam ni, sampai dia punya kehidupan dia pun, kita tahu, oh dia ni macam ni, ada gosip dengan orang ni, kita boleh cerita lagi. Punya teruk tak teruk kita manusia apa tak tahulah. Ulama, tanya ulama, Imam Syafi'i baru dengar ni, Al-Asy'ari ni baru dengar mengaji ni musim Covid, tidak haram, tak tahu siapa dia tu, mazhab tauhid tu. Tak pernah peduli, dia sebut dengan artis yang siang malam. Nak tengok seronok tengok artis tu hebat. Kan? Artis dipuja, ulama dicaci. Ni akhir zaman. Sebab tu Nabi kata, barang siapa kasih pada ulama seperti mana dia kasih kepada aku. Barang siapa benci pada ulama seperti mana dia benci ke aku. Bila tak suka kat ulama, dia mesti suka kat siapa? Mesti ada somebody yang dia suka. Artis, dia suka kat artis. Ulama dia tak suka. Dengar apalah ulama ni, mengarut je lah. Tu. Ni semua puak-puak ni lah ni. Jadi iri hati, dengki. Mengikut hati. Nafsu tu lah. Bermewah dan memegah. Kata ni tunjuk kat orang tu cerita lah. Niat jahat. Pemarah. Merampuih. Panjang angan. Berangan pasal dunia ni cerita lah. Ni kerajaan nak bagi duit ni. Hari-hari diisi borang. Tak boleh-boleh. Kan? Nak sangat tu. Nak buat. Dapat duit. Nak buat tu. Dapat duit. Nak buat ni. Walau rezeki kita dah ada. Dah siap dah. Pulun lah kat mana pun. Kejar lah. Kan? Lepas tu kalau orang-orang yang beriman dia tak boleh. Dia relax je. Cukup masa dia pergi lah. Habuan ni ada. Pergi je lah ambil. Lepas tu tamak dengan dunia. Tabiat lalai kepada Allah. Cukup lalai. Semayang pun lalai. Semua lalai. Seronok jangan cakap lah. Sangat seronok. Zalim. Dan lain lagi saya dapat kaji. Ni saja sebahagian dah. Saya dapat kongsi kat sini. Sebahagian ni. Maka, orang macam ini, mereka ni dikuasai oleh nafsu ammarah. Dia bertindak apa pun mengikut fikiran dia je. Fikiran, dia guna akal. Tapi akal yang tidak ada syarak di sisi akal tu. Sebab tu syarat bagi akal, kena ada syarak. Tidak akal tu jadi majnun. Jadi akal yang gila. Akal gila tak ada syarak. Syarak dia tahu benda. Syarak tu undang-undang Tuhan. Hukum Tuhan. Kenapa Tuhan wajibkan kita ikut undang-undang dia? Sebab dia yang jadikan kita. Ni alam dia. Semua dia punya. Bukan kata modak mak bapak kita. Tapi kenapa kita tak nak ikut? Kita tak nak ambil syarak tu sebagai hukum kita. Yang merintah pun sama, yang ikut pun sama. 2 kali 5 je. Tak peduli ke syarak. Bubuh sikit-sikit lah. Dekat ni sikit Islam, dekat ni Islam sikit. Islam tu akhir zaman ni dah jadi tempat tampuk dah. Ada waktu dia. Tengok kita pun sendiri. Islam kita duduk kat mana yang tinggal. Islam masa berkhatan. Masa nak berkahwin, dekat nikah. Tu pun pakai baju merenda-renda masuk dalam masjid. Kadang-kadang nampak belakang-belakang pengantin. Masa haid pun masuk masjid. Dia Islam dekat tu je lah. Lepas tu kalau ada kematian, ada lagi Islam sikit. Lepas tu nak politik, gunalah Islam sikit. Politik. Lepas tu waktu-waktu lain, lebuh tak ke mana Islam, tak nampak dah. Masuklah rumah, hilang dah Islam. Dengan muziknya, semalam kita sembang, setan-setan yang suka muzik. Kita pula tengok. Dengan TV-nya, macam sejarah, macam-macam cerita dalam TV yang boleh melekakan kita. Kita tahu dah lepas ni. Kalau kita hadap juga benda ni, kita leka. Maka setan tu duduk di sebelah kita. Lepas ni ingat. Bila nak buat benda jahat tu, yang saya duk cerita ni, pun tak habis lagi, baru 2 ke 3 jenis 3 ekor setan pun saya tulis dalam tu. Belum habis lagi, ada 14 ekor setan lagi. Nak cerita ni. Jadi kita duduk saja bila kita buat benda yang lara, yang maksiat ni kita kena pandang balik. Ni datanglah setan ni. Hafal nama setan tu senang. Ni setan nama apa yang duk kacau dalam semayang. Dalam wuduk apa? Walhan. Dalam muzik apa? Murrah. Hafal nama setan tu. Baru kita tahu. Bila kita tahu dia, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak payahlah sebut nama satu tu. Sebut syaitan tu umum. Supaya dia tak kacau kita. Ya? Baik. Jadi, ini akal ni tadi. Maka sebab itu, orang-orang yang ini, mereka merasa diri mereka lah yang berkuasa. Dan semua atas muka bumi ni hak mereka. Kita tengok apa jadi. Amerika nak berebut. China nak berebut. Semua nak berebut dunia ni. Malaysia ni pun tengok. Politik saya cerita lah. Dulu PH. Pakatan Harapan. Sekarang ni Perikatan Nasional pula. Tak tahu apa nak jadi lepas ni. Berebut nak jadi pemerintah. Sebab tu dia katakan mereka ni bersultan di mata dan beraja di hati. Hebat tu. Tu Allah sebut, innan naf
Sala'amma rotum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa menyuruh buat jahat. Jadi itulah kisah dia. Maknanya selagi kita duduk bertuhankan wali syaitan tu, duduk berwalikan dia tu, maka selama itulah kita duduk dalam tu. So bacalah baik-baik ni punya tajuk ni yang kita belajar malam ni ya. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok lagi dalam firman Tuhan lagi Tuhan sebut. Tafsiran dia, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi tuan dan dia disesatkan Allah kerana Allah mengetahui kejahatan hatinya. Lalu ditutup Allah pendengarannya, telinga batin dia, mata basirnya dan tetap tertutup. Ni bahaya nah. Baik-baik kalau orang yang mengambil hawa nafsu nanti takut Tuhan, hijabkan sehingga telinga dia dah tak dengar dah, nasihat pun tak dengar. Tu telinga batin dah mati dah telinga tu. Mata basirah dah gelap tak nampak. Macam sekarang ni lah kalau kita nak tengok, orang tanya kamu nampak tak alam sebalik sana tu. Bukan tengok langit tu tak. Alam balik sana tu. Yang kamu nak pergi ni. Tak nampak lah. Ada ke Ustaz? Tanya kita balik. Tu Tuhan sebut dah. Tuhan tutup sehingga kita tak nampak Tuhan dah. Terhijab dah. Kalau ada Allah pun buat syaratnya. Jadi orang-orang macam ni duduk kat nafsu ni bahaya dia. Dan sungguhnya orang-orang dikongkongi oleh nafsu amarah ni, dia tak tahan diuji. Dia kalau kena uji ya, dia mula buat hal. Atau satu-satu cabaran tu, dia akan melenting. Dia akan bertindak di bawah. Orang kata bukan pemikiran dia. Sebab apa? Dia bertindak di bawah hasutan syaitan. Sebab syaitan dah jadi wali dia. So apa-apa yang dia buat, semua ikut arahan syaitan. Nampak yang dia buat, itu dipanggil manusia yang bertoping syaitan, manusia yang bertopingkan syaitan bertopingkan manusia tu. Tu duduk kat situ. Ni orang duduk dalam nafsu amarah ni. Jadi pada peringkat ni memang manusia tu dikuasai oleh iblis sebenarnya. Jiwa mereka sentiasa tegang. Fikiran dia kusut. Kalau meniaga ni saya ceritalah. Kalau bab meniaga pun satu. Bab kehidupan makan gaji pun sama juga. Tak sebab cukup bulan dah pergi tunggu depan ATM tu dah. Belum orang kata bang. Lambat lagi bang bulannya. Ingat cukup bulan dah. Dah jadi macam tu. Tak ada bank, tak ada ATM, pergi tengok rumah Ceti ke, Cetia ke. Alung ke siapa dulu. Tu pergi main judi lah. Beli nombor ekor lah. Mula start serabut dah. Jadi mereka di peringkat nafsu ni, dia akan ingat Tuhan ketika susah aja. Tapi dia akan lupa Tuhan bila dia senang. Tu Tuhan kata apa? Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Dia tak nak ikut. Dia dapat nikmat. Tapi bila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Dah tersepit, sibuk cari Tuhan. Dia senang, dia lupa Tuhan balik. Inilah rupa sifat orang yang dikuasai oleh nafsu amarah. Jadi kita cerita ni sebenarnya, kita cuba tengok, kita renung-renung kat kita. Jangan tengok orang lain. Mengaji ni kalau boleh, jangan perhati kat orang. Jangan duk tohmoh orang. Kita mengaji ni nak cari salah silap kita. Pasal nak mati. So orang tak ada haid, tak ada kena mengena kita. Kita seorang-seorang nak ngadap malaikat maut, nak ngadap Tuhan. Kita kira kita dulu. Kalau silap-silap kita, so duk salah ke orang. Ni duk salah orang tu, salah orang ni. Tu dalam kehidupan tak boleh. Kita kena perhati kat kita dulu. Tu dia panggil mahasabah. Apa lagi tak kena aku ni? Dia kena rendah diri. Jangan angkuh mengaji ni, tak boleh. Ilmu tu tak boleh masuk. Kalau mengaji ilmu tinggi-tinggi, tak ada beradab, ilmu tu tak masuk. Sebab ilmu ni nur. Nurullah. Cahaya Allah. Dia bila dia cahaya, kita kalau kena elok betul ni. Maknanya kena ikhlas. Baru dia masuk duduk dalam hati kita. Kalau tidak mengaji ni sia-sia ya. Habis 2 minggu saya perangai balik sopa tu. Tak percaya tengoklah esok. Lepas tu dia tak boleh. Dia kena follow betul-betul. Sebab dia ada adab dia. Sahabat Rasulullah mengaji dengan Nabi sampai Nabi sebut apa? Majlis at-tayr, majlis burung. Burung. Burung ni, cerita burung ni sampai dikisahkan sampai burung tu hingga atas kepala Nabi tu. Atas kepala sahabat tu. Burung tu ingat kayu. Tak gerak sahabat ni duduk depan Rasulullah. Tu kata majlis, Nabi kata macam majlis burung sahabat aku. Punya tak gerak. Hanya beberapa orang sahabat je berani tengok muka Rasulullah. Yang lain tak boleh tengok. Tunduk ke bawah. Dengar apa Rasulullah cakap. Tu, ngaji. Kita ngaji macam mana? Tak apalah malam ni kita ni. Macam mana kita ni mengaji. Walaupun kita mengaji online macam ni pun. Dah tergolek dah. Tu seorang tu. Bukan seorang, dah ramai dah. Tergolek dah. Dah tak sedar diri dah tu pun ada. Jangan nak bunyi mengerah sudah tidur. Tak apa. Esok pagi aku buka lah balik. Cuba kita belajar. Kita cuba hadap dengan ilmu ni. Walaupun dia live separuh tak live.
Kita belajar macam mana tengok nak hayati ilmu ni supaya ilmu tu melekat masuk dalam jiwa kita. Itu nama dia mengaji. Dia kena suka mengaji ilmu ni. Kena kasih kat ilmu tu. Bila kita kasih kat ilmu, ilmu tu kasih kat kita, baru dia duduk dalam hati kita. Kalau kita mengaji buat main-main ni sebab mengaji sebab apa? Nak pergi mana ustaz? Dah terpaksa ustaz. Ayat tu paling bahaya sekali. Mana kamu ni tak ikhlas lagi mengaji duduk pasal terpaksa. Kalau tidak tak ngaji kan? Confirmnya. Itulah yang kena kurantin ni. Kena kurung tu. So jadi ambil faham baik-baik. Nanti kita belajar pula. Saya akan tulis adab macam mana, adab mengaji macam mana pula. Kita bahas satu-satu tu. Baik Allah. Baik, jadi kita tengok sekejap. Ni ada gambar sikit. Macam mana kita nak cuba nak keluarkan. Kita nak ringkas-ringkas ini ilustrasi saja nah. Contoh dalam hati kita tu. Nak buang benda yang jahat yang kita tak nak tu, yang amarah apa semua tu tadi. Macam mana kita nak buang? Mungkin ada orang tanya, Ustaz, ada tak jalan-jalan pendek? InsyaAllah, ada. Jangan risau, nanti kita tunjuk jalan. Kalau ni ikut kaedah asal dia, memang teruk. Kita kena start dari bawah, satu nak naik kata. Memang seksa yang amat. Saya dah lalu, saya tahu lah, memang susah sangat-sangat. Ngaji ni ngadap Tok Guru ni, saya cerita lah. Tok Guru garang-garang. Tok Guru bengkeng-bengkeng lah. Lepas tu orang kadang-kadang, bila marah sikit pun tak boleh. Anak murid lah ni. Tegur sikit tak boleh, dah melenting. Marah kita balik. Saya dulu ingat, mengaji Quran tu, Tok Guru lempar paparihai tu kat budak, kat kawan kat belakang tu. Lah ketor mengeletor kita ke depan ni. Otan kan cakap lah duduk tepi ni. Tu mengaji dulu. Tok Guru yang saya ngaji tu pula, Allah memang jegil terbiak je mata dia punya takut lah. Kita berdepan dengan dia, kita niat nak tanya dia jawab. Kita niat nak tanya dia jawab. Macam mana kita nak tanya? Depan Tok Guru. Tok Guru ni tahu ke aku? Itu kehebatan ulama-ulama, orang wali-wali Allah ni. So kita faham. Jadi kita yakin. Saya ingat saya cakap kat saya sendiri. Kalau aku tak jadi Tok Guru aku ni, aku dah sesat dah. Sebab saya cakap ni untuk diri saya sendiri. Bila kita diikut lama dah. Daripada bujang dulu diikut. Memang susah sebenarnya ilmu ni kalau tak mengaji sungguh-sungguh. Baik. So jadi, kita nak buang penyakit dalam hati itu macam mana nak buat? Semalam saya dah sebut. Dia yang duduk kat hati itu segala kufur maksiat tu. Munafik, fasik, zalim lah. Semualah. Biasa kita sebut kufur maksiat tu. Nak buang benda tu dalam hati kita tu, bila ada kufur maksiat tu, iman Islam tak boleh masuk. Dia benda jenis cahaya yang berbeza. Kalau ada satu ya, sebab hati kita dia boleh terima satu ya. Kalau ada iman, kufur kena maksiat kena keluar. Ada kufur maksiat, iman kena keluar. Bila ada dunia, Allah tak ada dalam hati kita. Bila ada Allah, dunia tak ada kat situ. So kita kena berfikir, kita kena pilih. Jangan jawab macam ni. Aku pagi-pagi okeylah, pagi-pagi beriman juga, petang dan hancur juga. Hancurlah tu. Dia tak ada benda macam tu. Lepas tu kadang-kadang jadi pagi dah beriman Islam, petang dah kafir pula. Sebab tu dalam jasad manusia ni seketul daging. Kalau baik, baiklah seluruh anggota dia. Kalau buruk, buruklah. Itulah Nabi kata qalbu. Qalbu tu hati kita tu. Maka nak hilang macam mana? Yang tu yang saya ada sebut kena talqin. Kena talqin balik yang Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah tu. Talqinkanlah. Peringatkanlah. Ni pada hati orang yang hampir-hampir tak ingat ke Tuhan dah. Ni macam hati kita ni. Dah gelemat, gelap gulita. Penuh dah hak kita duk sebut kat atas tadi tu. Jadi siapa baca kat atas tadi? Baca semua tu, ada banyak kat aku. Dia lah tu. Kalau tak sedik, terdetik kat hati tu ada benda yang di atas tadi tu, mestilah kita rasa, macam mana aku nak buang ni? Ustaz, nak buang macam mana? Bukan semudah yang kita cakap. It takes time, it takes a longer, very, very long time. Masa tu terlalu panjang nak kena buat. Tu nak kena talqin. Jalan pintas, kita kena talqin balik. Terima balik syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu saja ubat dia. Itu pun dengan izin Tuhan. Kalau kita mengucap syahadah sekalipun, kita talqinkan hati dia tu, kalau dia ikhlas, maka berguguranlah jatuhnya kufur maksiat tu. Tapi kalau dia duduk sombong tak habis lagi, mana maunya buat apa itu? Duduk melekatlah kufur maksiat kat hati dia. Sebab pengalaman saya duduk syahadah orang ni pun kadang-kadang duduk tak mau hilang. Dia tanya, kamu ikhlas tak? Dia kata, muskil juga bila ustaz duk buat tu apa? Buat orang tak buat pun. Ustaz je buat seorang, orang lain tak buat pun saya tengok. Sekarang saya pergi ngajar kat masjid tu. Sampai Indonesia ni saya pergi gambar dia. Buat program sampai ke di Universiti Baitul Rahman tu. Berapa ratus orang kita syahadah sekali. Pergi masjid dekat Medan. Pun buat sampai berebut-rebut orang. Yang bergaduh, yang berlawan pun ada. Ni datang mana ni ilmu ni kan. Saya ceritalah. Ni kat mana dalil dia.
Kenapa nak kena talqin balik? Sebab nak buang benda kufur maksiat tu. Kalau nak harap zikir kita tu banyak mana boleh zikir. Tambah duk sibuk dengan dunia ni. Jadi cara, bukanlah cepat, tak cepat juga. Tapi kena ikut, kena jujur betul. Kena ikhlas sungguh-sungguh buat. Ikhlas ni kan senang. Duk makan benda syubhah banyak. Benda haram banyak. Tu jadi makin teruk. Makin teruk. Tu kaedah dia. Ni macam mana kita nak keluarkan balik tu. Ni insyaAllah nanti lepas ni saya akan kuliah tentang kenapa keperluan kena talqin dua kalimah syahadah, kena mengucap balik kepada dua kalimah syahadah. Pasal itulah satu-satu jalan kita nak berdekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul tu. Kalau tidak kita ni jauh lah sampai bila-bila pun. Baik. Baik, tadi dapat satu soalan. Adalah hamba Allah mana bertanya tentang masalah qarin. Tentang qarin dia kata macam mana minta tolong penjelasan. Tak apa, saya jawab malam ni. Tentang qarin ni jangan kalang kabut sangat. Jadi dalam satu hadis yang riwayat oleh Muslim tu, 28 hadis tu kita tengok. Apa dikata oleh Nabi? Tidaklah setiap orang daripada kamu itu yang lahir ke dunia, melainkan dia telah diutuskan bersamanya qarinnya daripada kalangan jin. Mereka sahabat bertanya, adakah kamu juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab, dan aku juga melainkan Allah telah membantuku daripada gangguannya. Maka aku terselamat dan tidaklah ia qarin mendorongku kecuali pada perkara kebaikan. Maknanya Nabi itu diislamkan qarin dia tu. Yang lain semua tak ada. Yang tu sejarah cerita qarin ni daripada Nabi Adam tu. Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Maryam. Semua ada qarin. Tiba dekat Maryam dengan Nabi Isa, dua orang ni tak ada qarin. Dia istimewa dua orang ni. Dia yang tak ada qarin. Tapi sampai ke Rasulullah, ada qarin juga. Tapi qarin tu, dah dengan izin Tuhan, maka Nabi Islamkan, dia masuk Islam. Qarin tu. Tu istimewa Rasulullah. Tu mukjizat Nabi. Bayangkan tengok. Nabi Adam tu, macam mana qarin tu dekat kacau tu Adam. Daripada dalam syurga, suruh telan, suruh ni, paksanya si Hawa tu, pujuknya Hawa tu. Tu nak heran apa kalau kita ni. Kan? Tu pun dah sembang deras lagi, cakapnya macam pandai. Sombong kan cakap lah. Kan? Tu perangai kita. Dia tak jahat macam mana sebelah tu. Sebelah kiri tu. So jadi qarin, apa dia qarin? Macam dia rupa qarin ni. Dia duduk sebelah kita macam rupa kita je. Kan? Tu kadang-kadang orang panggil hantu raya tu. Dia tu tak cerita yang berkawan dengan hantu lagi. Yang bela jin lagi. Yang ada saka tok nenek lah. Yang tok nenek bidal lah. Pawang lah, bomo lah. Tu lagi teruk. Nak cerita macam mana tu jenis-jenis pawang rupa itu bomo tu. Tok bidal lah. Saya ingat dia duduk buang saka tu jenuh. Tak larat dah tengok main orang Melayu ni. Macam-macam jin kena buang tu. Tapi kita, qarin kita dah ada sebelah kita juga. Qarin tu dia ikut juga. Kadang-kadang dia kacau juga. Kita cerita nak buat baik ya. Macam ni Ni siapa yang mengaji ni. Cuba nak buat baik siap. Dia kacau. Memang dia tak ke mana. Selangkah kita ke depan, dia selangkah. Ke belakang kita, dia ke belakang. Kiri kita, kiri dia. Kanan kita, kanan dia. Dia duduk sebelah kita ni. Masa kejadian tu, bila Allah jadikan Adam tu dan anak cucu dia, Iblis minta kat Tuhan. Maka Tuhan izinkan. Baiklah kata Tuhan kata, setiap kejadian anak Adam itu, maka dijadikan seorang teman dia. Macamlah hadis Nabi sebut tu. Itu betul lah tu. Baik, kemudian satu lagi, yang kata qarin juga. Wa qala qarinuhu haza ma ladayya atid. Maksudnya, dan berkatalah qarinnya yang sentiasa ada bersamanya, inilah kitab catatan amal manusia yang terletak di dalam jagaanku serta siap sedia untuk dibicarakan. Qaf 23. Ini qarin juga. Siapa dia qarin ini? Qarin ini adalah malaikat atid. Malaikat atid kan? Rakit dengan atid. Ini pun qarin juga. Sebab di sebelah kita ni, kiri qarin duduk. Belah kanan ni malaikat. Malaikat yang atid pun ada. Dan ada lagi malaikat lain yang Allah letak kepada kita. Dan dia setiap orang ni, Allah letak 500 malaikat setiap orang supaya jaga kita. Kalau tak ada malaikat jaga kita ni, buat terbang dia jin habis dah. Lari dah kita. Hilang, gaib dah. Disorok dia jin. Sebab tu Allah letak malaikat. Bila ada malaikat jaga kita, jin tak boleh nak tangkap. Cuba kau bayangkan tengok. Mata kamu tu, boleh tak kamu jaga sendiri? Mata kamu. Cuba kamu jangan jaga mata. Jangan kelip. Tahan. Boleh? Tak boleh kan? Siapa yang jaga? Malaikat jaga. Malaikat jaga mata kita. Sebab apa? Setiap kelipan mata. Fi kulli lamhatin. Setiap kelipan mata tu, malaikat jaga. Jantung kita. Napas kita yang keluar masuk. Wa nafasin.
Tu dalam tariqah Ahmadiyatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin, setiap kelipan mata, wa nafasin, setiap nafas yang keluar masuk tu, naik turun tu. Semua dalam pengetahuan Tuhan. Nafas keluar masuk tu siapa jaga? Malaikat jaga. Satu hari berapa kali kita bernafas? Kata ulama, saya ingat 124,000 kali nafas kita keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk setiap hari. Malaikat jaga. Kalau tak ada malaikat jaga tu, habis dah kita. Perut kita memang ada enzim jaga. Dalam badan kita, jantung kita yang mengepam, darah kita, hati, limpa, apa semua. Semua malaikat jaga. Malaikat tinggal je kita, matilah. Hancur kita. Dia sakit semua sebagainya tu, bila tak syukur nikmat. Tu kena ingat. Lepas tu ada malaikat. Malaikat jaga. Kita bukan takat qarin. Qarin tu yang jahat, duduk bisik kat kita. Dia bisik jahat-jahat tu. Kemudian, Allah sebut lagi. Qala qarinuhu Rabbana ma atghaytuh walakin kana fi dhalalin ba'id. Telah berkata qarinnya, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi sememangnya dia sendiri berada di dalam kesesatan yang jauh terpesong. Qaf 27. Tadi Qaf 23, ni 27. Ini qarin yang pada jin yang Tuhan sebut ni. Maka adalah syaitan ni didatangkan oleh Allah kepada hamba yang berdosa ini. Di mana syaitan ini? Dia akan berlepas diri. Bila kita sesat je, dia akan kata ke Tuhan, aku berlepas diri daripada kesesatan dia. Aku tak suruh dia buat. Aku cuma bisik ke dia. Itu dia panggil bisikan khawatir. Dia bisik supaya kita tu sesat. Pasal kita tak ada tok guru. Kan dia dah sebut malalahu syakhun fa'anilahu syaitan. Barang siapa tak ada tok guru baginya, maka akulah, syaitanlah guru baginya. Dah dengar ayat ni kali-kali tapi duk keras juga. Dia kata dia tu betul lah. Dia keras juga, dia tu yang betul, bukan orang lain. Dia kata dia tu betul. Nak amarah, lawamah, mulhimah memang panggil macam tu. Dia nak jadi lembut ni, bila dia sampai di mutmainah tu. Baru lembut. Jumpa orang lembut, berlemah lembut. Kalau cakap dengan orang, orang cakap dia diam. Ni tak, orang cakap dia cakap. Dia cakap, orang nak cakap tak boleh. Dia pulun seorang-seorang dia cakap. Bila kita jumpa dengan orang, kalau orang cakap, kita diam. Dia orang cakap. Kalau tambah-tambah orang tua, mak kita ke, siapa-siapa kan, orang tua kita kan, jumpa, bagi orang cakap dulu. Ni tak, dia nak cakap juga. Orang cakap tak habis, dia pulun cakap. Maaf lah ya, maaf. Sabarlah yuk. Bagilah orang habis cakap dulu. Kalau orang mutmainah, dia tak buat macam tu. Saya dulu duk ikut tutup guru ni kadang-kadang segan. Kadang kita pergi tok guru dia tua-tua, kita sembang dia kan, lama tok guru minta maaf lah. Saya berlebih, tak apa, entah cakap tak apa. Anda dengar aja. Tutup guru. Allah, cerita pasal guru ni letih kita tengok. Dia orang dia punya alimnya. Saya dulu rajin duduk berjalan, buat program merata, jumpa tutup guru banyak, tu dia buat kuliah. Kuliah hak cara kita lah. Dia dengar aja. Dengar dia. Kalau sekarang ni belum tanya dekat tangan dah. Belum habis lagi. So jadi, apa tu Quran tu melepaskan diri daripada hak kita salah. Jadi kita jangan duk tuduh dia. Engkau punya pasal aku jadi macam ni. Dia cakap kat Tuhan, dia yang pilih nak jadi sesat. Aku cuma bisik kat dia, aku tak suruh dia buat, aku bisik kat dia macam ni, kamu buat macam ni. Yang buat siapa? Kita. Ikut buat apa dia? Tu. Teruk nah. Itulah keadaan. Tu cerita pasal Quran sikit nah. Wallahualam. Alhamdulillah, rasa kita dah sampai ke akhir dah, ke 11 pun 11 dah lewat dah. Saya duk cakap seorang lagi. Yang lain ramai dah tidur dah tu. Tapi tak apalah. Nak tidur pun macam mana nak buat, dah mengantuk. Tu macam mana nak uzullah tengah malam ni kan. Mata makin kecil tu kan. Jemu Ustaz. Ustaz ceramah lama sangat. Jemu tak jemu pun saya pun lagi teruk daripada siang dah buat kerja, dah siapkan satu-satu punya sayangnya kat kawan ni. Kan? Kalau ingat kalau tak ceramah tak lagi, Tuhan dakwa pula akhirat besok, kenapa kamu tak bagi kesian kat dia orang tu, kenapa tak tolong? Kan? Kita ni bukan jenis rotan pun, akor bolehlah sikit-sikit, kan? Tapi dia ingat kalau tak buat, orang tak faham. Baik. Jadi untuk yang last ni, untuk malam ni, sebenarnya ada lagi kuliah dah tersempat dah, slide lain. Nak amal zikir apa supaya nafsu amarah tu boleh hilang? Tajuk ni, soalan ni memang payah nak jawab pasal it takes time. Jadi saya kena buat satu-satu. Kita kena mengaji fiqh. Kemarin saya dah ajar pasal fiqh, masuk tandas macam mana. Tak tahulah berapa orang
dua grup ni saya rasa ada dekat 400 orang lebih dah ni dalam dua grup ni. Tu yang post program kawan lagi. Berapa ramai dah mula beramal. Adab-adab masuk tandas. Tutup kepalanya, baca doanya. Berapa orang dah buat? Ada yang telefon mesej, Ustaz. Lepas mengaji rasa seksa pula Ustaz. Nak buat tu rasa payah. Itulah ilmu. Lepas tu agama ni berhati-hati. Agama ni berhati-hati. Dia nak basuh benda tu dia berhati-hati. Buat imam masuk tandas ke, nak percik air masuk tandas mercik, semua dia hati-hati. Dia kira belaka. Semua dia ambil kira. Macam tu. Jadi dia ada kaedah dia. Nanti SOP dia, nanti insyaAllah, nanti besok ada masa nanti saya cuba susunkan balik dia punya jadual tu. Pagi lepas solat, zikir apa. Tapi tak adalah berat-berat. Kita tak nak, saya pun tak nak bagi yang mana yang kamu kat sini ni rasa terbeban dengan amalan kan. Memang susah kalau kita biasa, kalau kita memang daripada biasa beramal ni, kita tak ada masalah. Tapi bila suruh baca ayat kursi 70 kali, Allah, itu keluar kat mulut dulu. Bukan insya-Allah. Allah. 70 kali Ustaz. Okey, saya tambah 100 lagi. Allah Ustaz, cukup. Terkejut. Padahal 70 kali ayat kursi tu saya ingat kalau baca betul tak sampai 15 minit habis. Tapi dia ngadak handphone, duk main WhatsApp bodoh tu, hantar macam-macam gambar tak faedah tu, boleh pula berjam-jam satu hari. Tu benda tak faedah. Biar kamu berzikir. Dulu saya dah bagi dah baca bismillah 786 kali tu. Bacalah lain tu dulu, bukan lama pun. 15 minit paling lama, 20 minit habislah. Itu minta lah nak buat. Duk mengadu, lepas tu angan-angan bukan main. Nak keluar ni aku tak naklah nafsu amarah, aku nak duk mutmainnah. Kau ingat senang ke? Cakap boleh. So jadi sabar kejap. Jadi kita susun, kita buat sama. Yang mana yang dah biasa buat, kita mulakan beramal. Sebab ilmu ni bukan macam duk ngaji dalam TV tu. Ni bukan kaedah aku tu. Sebab saya tak kerti bab-bab yang diorang nak ngajar dalam TV tu, ustaz-ustaz muda tu. Sebab saya mengaji dulu lain. Tok guru yang saya hadap tu lain. Garang yang cakap lah. Kita pun takut. Bengkeng. Dulu saya dah ngajar budak pun saya ingat lagi. Saya berkuliah tahun 80-an dulu. Masa tu garang sikit lah. Muda tengah kuat. Mengajar silat lagi. Tanya lagi budak yang mengaji tu. Saya tak kerih, tak pedang. Mari sini nak lawan aku. Tak puas hati, mari sini. Ni kerih kat depan ni. Lepas tu gila Tok Guru ni. Memang Tok Guru yang lain kalau jumpa, ya Allah. Garang Tok Guru ni. Sebab apa dia garang? Dia serius. Dia bukan mega cari duit, buat kuliah 500, buat kuliah 1000, 2000, tak ada. Saya tak jumpa yang Tok Guru saya ikut. Siap-siap duit kita dapat lagi dia bagi. So dia Tok Guru punya sayang kita. Tak ambil duit, nak bagi ilmu. Sebab apa? Itulah kerja Nabi. Bila kita pandang kerja Nabi, dakwah ni kerja Nabi. Kerja paling mulia dalam alam ni kerja Nabi. Kita pergilah dakwah ke orang. Jangan duk minta sedekah dengan orang. Kalau orang tanya, Ustaz ambil duit, tak payahlah. Terima kasih. Saya kerja dengan Allah, tak apa, Allah buat ganti. Ni tak, dah keluar masjid masuk balik. Ni tak salam lagi nak balik. Macam tu pun ada. Mengajar kan mencari duit. Jadi, susah lah cerita pasal buat kuliah ni pernah susah. Tu tadi saya kata. Nak kena faham fiqh, faham tauhid, faham tasawuf. Tapi kalau dah boleh mengaji ilmu tasawuf, insya-Allah kita boleh kawal diri kita. Pasal tasawuf tadi apa saya sebut? Sebut apa tadi? Tasawuf menjernih dan mengheningkan fiqh dan tauhid. Hafal ayat tu malam ni nak tidur. Baru faham esok, macam ni ilmu tasawuf no. Baru kita jelas. Bila kita jelas, senanglah kita nak beramal ibadat tu. Jadi insya-Allah malam ni saya tak bagi apa lagi. Jadi saya nak kalau boleh yang mana tasbih saya bagi marai surah Waqiah tu bagi baca dulu yang tu. Ulang-ulang pun tak apa. Sebab zikir ni dia tak ada yang khusus. Cuma zikir dia banyaklah zikir qalbi, zikir lataif, zikir hati. Tapi peringkat awal ni tak boleh lagi zikir dalam hati. Dia kena zikir, dia tak boleh zikir sir. Dia kena zikir yang jahat, yang kuat ni. La ilaha illallah. Tapi kaedah zikir macam mana nanti saya akan tunjuk satu. Nanti kita buat video sikit. Macam mana kaedah zikir tu. Nak paling kat mana, lam duduk kat mana, ilaha kat mana, Allah duduk kat mana. Kita kena ada kaedah dia. Dia panggil zikir nafi isbat tu. Nanti tu kemudian nanti insya-Allah bagi faham dulu. So malam ni ngaji dulu. Takat mana yang boleh. Jadi saya harap apa yang saya kuliah malam ni tentang nafsu ni, ambil iktibar betul-betul. Benda ni benda bukan main-main. Sebab itulah Tok Guru garang. Jadi kalau lepas ni kalau kena marah kan jangan. Kena sabar je lah. Tak apalah. Terima kasih Ustaz. Kalau Ustaz tak marah saya, ada orang nak marah dah ni. Laki saya mana wani marah saya. Sebab saya marah dia balik. Kau main. Kemas tu. Bini rupa itu. Kadang-kadang kalau ikut bini dengan laki ni, sampai Nabi kata kalau boleh lah ada manusia sujud kat manusia, aku akan suruhkan bini sujud kat laki. Sampai macam tu Nabi kata. Maknanya suruh isteri itu mulia kan, ra'i kan suami tu.
Tak raih macam mana nak tanggung dosa bini? Bini lah ni janganlah. Kalau bini makan gaji doktor, laki raja pion, nasihat kau. Balik kau lah bersih pinggan semua. Hubungan kena jaga macam tu. So itulah tujuan mengaji. Bila kita faham ilmu Tuhan, kita jadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So takat ni dulu ni, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.